Berita Al-Hijrah 13 Muharram 22 Ogos, keluarga Malaysia satukan negara. Juga maut kemalangan, lelaki tidak sempat tatap wajah anak sulung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya, Fazidah Mustafa. Bersama pulihkan negara di bawah keluarga Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam ucapan sulungnya sebagai Perdana Menteri berkata, frasa keluarga Malaysia diperkenal bagi mengajak seluruh rakyat tanpa mengira kaum dan fahaman politik bersama berganding bahu membawa negara ini keluar daripada pandemik COVID-19. Saya menggunakan pendekatan keluarga Malaysia kerana frasa ini sifatnya lebih inklusif. Ia merentasi sempadan agama, bangsa dan kaum. Di mana kita menyedari kewujudan sesebuah keluarga yang berkahwin dengan pelbagai bangsa dan agama. Contohnya di Sabah dan Sarawak. Tetapi nilai kekeluargaan telah mengikat mereka semua. Sebab itu, konsep keluarga Malaysia diambil kerana bagi saya, keutuhan negara terikat dengan nilai-nilai didikan sempurna dalam sesebuah keluarga. Mengulas lanjut, Datuk Seri Ismail Sabri berkata, setiap daripada rakyat adalah seperti keluarganya sendiri yang diibaratkan saling melengkapi umpama anggota tubuh yang saling memerlukan. Justru konsep berkenaan diambil kerana keutuhan negara terikat dengan nilai-nilai didikan sempurna dalam sesebuah keluarga. Dalam pada itu, Perdana Menteri juga meminta seluruh ahli Dewan Rakyat sama ada dalam atau luar kerajaan supaya menggembeling tenaga untuk memulihkan semula keadaan negara. Datuk Seri Ismail Sabri turut mengakui bahawa beliau amat memahami kepayahan dan keperitan hidup rakyat pada saat negara menghadapi krisis ekonomi akibat pandemik COVID-19. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri turut menawarkan kerjasama dengan Blok Pembangkang menerusi Majlis Pemulihan Negara MPN dan Jawatan Kuasa Khas menangani COVID-19. Menurut beliau, tawaran itu selari dengan titah yang di-Pertuan Agong yang mahu semua pihak bekerjasama sebagai satu pasukan. Kestabilan politik perlu segera dicapai menerusi kebersamaan. Ini termasuklah mewujudkan kerjasama rentas parti. Justru, saya ingin menawarkan ruang kepada kepimpinan pembangkang untuk menganggotai Majlis Pemulihan Negara dan Jawatan Kuasa Khas menangani COVID-19. Beliau berkata negara telah melalui 2 peralihan kerajaan dan 2 Perdana Menteri dalam tempoh hanya berbaki 21 bulan sebelum pilihan raya umum ke-15 PRU15. Menurutnya, 2 peralihan tersebut dalam tempoh sepenggal adalah landscape politik yang merugikan rakyat dan negara. Justru Perdana Menteri menyeru agar segala perebutan kuasa politik dileraikan dan semua pihak bergerak ke hadapan dalam memperbaiki, merawat dan memulihkan semula tanah air. Pembangunan Islam harus dijadikan agenda utama. Itu saranan pemangku Rektor College Universiti Islam Antarabangsa Selangor KUIS, Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah kepada Kerajaan Baharu pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Menurutnya, barisan menteri yang bakal dilantik juga perlu mengembalikan keyakinan rakyat dengan menitik beratkan tanggungjawab terhadap pembangunan, ekonomi, pendidikan dan juga kebajikan rakyat. Persoalan berkaitan dengan Islam dan pembangunan Islam mesti menjadi agenda utama. Ini melihat kepada dominasi masyarakat Melayu Islam di negara ini dan juga bertepatan dengan Perlembagaan Malaysia memberi ruang dan juga peruntukan yang luas mengenai pembangunan Islam. Untuk menjaga sustainability, menjaga kelestarian pembangunan Islam di negara ini mesti diletakkan sebagai salah satu agenda utama kerana kita tahu kejayaan negara kita mesti diseimbang dengan tuntutan dunia dan akhirat. Oleh demikian, sangat wajar sekiranya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberi perhatian yang serius dan juga komitmen
untuk pembangunan Islam di tanah air ini. Tambahnya, jemaah menteri yang bakal dilantik haruslah tampil dengan watak yang disenangi rakyat, terutamanya dalam melaksanakan tanggungjawab dan juga amanah yang dipikulkan atas diri masing-masing. Jelasnya, Perdana Menteri baharu perlu meletakkan sasaran dan hala tuju yang jelas dan meletakkan indeks prestasi utama KPI kepada barisan menteri agar bersama-sama melaksanakan tanggungjawab masing-masing dengan pantas dan utuh. Pencarian seorang pemancing yang hilang di perairan pantai Sabak ketika mencandat sotong diteruskan hari ini. Misi pencarian Muhammad Rafi Omar, 37 tahun, dimulakan semalam selepas laporan kehilangan dibuat kakaknya Zakiah Omar, 51 tahun, pagi semalam. Setelah mangsa tidak pulang ke rumah sejak 4 hari lalu. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Kelantan, Kapten Maritim Said Nur Adli Said Abdul Rahman berkata, pencarian mangsa hari ini diperluaskan ke sekitar 67.35 batu nautika persegi dari jeti Pulau Gajah, Kota Baru. Agensi-agensi lain juga turut membantu, iaitu seperti PDRM, Bomber dan Penyelamat Malaysia, Rela dan komuniti nelayan juga banyak membantu. So pada hari ini komuniti nelayan telah ke laut sebanyak 6 buah bot. Setiap agensi yang terlibat melakukan operasi SAR berpandukan tempat terakhir mangsa dikatakan berada dengan pencarian dibahagikan mengikut sektor. Menurut Zakiah, adiknya keluar dari rumah seorang diri pada tengah malam Rabu lalu untuk mencandat sotong seorang diri dengan menaiki bot fiber miliknya melalui jeti Pulau Gajah. Pada malam Khamis, Muhammad Rafi dilihat oleh beberapa rakan nelayan lain kira-kira 34 km dari muara Kuala Senok Bacok yang mengajaknya pulang namun ditolak oleh mangsa dengan alasan ingin memperoleh sotong dengan lebih banyak. Rabu tu dia gidah ke lautnya. Dia balik lepas maghrib lah kita kata. Lepas tu pukul tak berapa lah rezeki tu tak banyak mangano. Lepas moga abe dia tu hari tu boleh banyak lah sotongnya. Dia dengar abe dia boleh banyak sotong tu. Dia tubik di pula. Dia kisah kan? Setakat hari ini, tiada sebarang petunjuk ditemui. Pihak berkuasa menolak kemungkinan faktor cuaca kerana beberapa hari kebelakangan ini cuaca dalam keadaan baik. Seorang tukang gunting yang sedang menanti kelahiran anak sulung maut dalam kemalangan melibatkan 3 motosikal di Jalan Kota Bahru berhampiran Kampung Kubang Jela, Kuala Terengganu malam semalam. Dalam kejadian kira-kira jam 8.15 malam itu, mangsa Khairino Fahmi Khairul Anwar Bashar, 25 tahun, meninggal dunia akibat kecederaan parah di bahagian kepala. Ketika kejadian, Khairino Fahmi dalam perjalanan pulang ke rumahnya di Teluk Menara dari tempat kerjanya di kedai gunting rambut di seberang Takir, Kuala Nerus. Sebaik tiba di lokasi kejadian, mangsa yang menunggang motosikal jenis Honda dari arah Batu Enam bergesel dengan sebuah motosikal dinaiki seorang remaja lelaki berusia 19 tahun yang sedang berhenti di sebelah kiri bahu jalan. Difahamkan remaja berkenaan yang menetap di Kampung Kubang Jela ingin melintas untuk membuang sampah di tong sampah awam di seberang jalan yang terletak kira-kira 20 meter dari lokasi kejadian. Akibat geselan itu, mangsa dipercayai terbabas ke laluan bertentangan sebelum dirempuh sebuah motosikal jenis Benelli yang dinaiki seorang lelaki berusia 20-an. Mangsa yang cedera parah meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala lelaki yang merempuh mangsa mengalami cedera ringan sementara seorang lagi tidak mengalami kecederaan. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu Assistant Commissioner Abdul Rahim Maddin mengesahkan kejadian tersebut. Menurutnya, mayat mangsa dihantar ke unit forensik Hospital Sultanah Nur Zahirah untuk dibedah siasat dan kes disiasat di bawah Seksyen 41 Fasal 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
Perisian aplikasi MySejahtera perlu ditambah baik bagi mengelak daripada berlaku penipuan sijil vaksinasi oleh pihak tidak bertanggungjawab. Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar berkata, maklumat pengenalan diri yang lebih terperinci perlu disertakan bagi mengenal pasti keaslian sijil vaksinasi tersebut. Kita harap pihak berkuasa dapat meningkatkan ataupun menambahbaikkan sijil vaksinasi ini sama ada di aplikasi MySejahtera ataupun dalam bentuk kad dan sebagainya ya. Jadi seelok-eloknya ada identiti gambar dan IC ataupun dokumen lainnya yang dapat mengenal pasti bahawa pemilik sijil itu adalah yang sebenarnya seperti yang direkodkan. Memalsukan sijil vaksinasi jelas menyalahi undang-undang dan boleh menggadai nyawa orang lain. Ini kerana individu yang tidak divaksin lebih berisiko kepada penularan wabak COVID-19. Justeru hukuman berat perlu diambil ke atas mana-mana individu yang didapati terlibat dalam pemalsuan sijil vaksinasi. Selain itu, katanya pemeriksaan aplikasi MySejahtera oleh pemilik premis perlu dibuat dengan sebaik-baiknya sebelum pengunjung dibenarkan memasuki premis. Baru-baru ini tular di media sosial, terdapat individu dipercayai anti-vaksin cuba menawarkan bayaran untuk mendapatkan sijil vaksinasi tanpa diberi suntikan. Ada juga pihak tidak divaksin yang mendakwa berjaya memasuki premis dengan menggunakan MySejahtera individu lain. Selepas ini, tragedi kepala air, mayat kelima ditemui. Alhamdulillah bertemu kembali. Mangsa kelima tragedi kepala air yang berlaku Rabu lalu ditemui dalam operasi mencari dan menyelamat SAR hari ini. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah, Sayani Saidun berkata, pasukan mencari dan menyelamat SAR-4 dan SAR-6 berjaya menemui mangsa kelima di bawah timbunan kayu pada jam 3.23 petang tadi. Beliau berkata mangsa berjaya dikeluarkan pada jam 3.28 petang dan jasad mangsa masih dalam keadaan baik. Mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Usaha mencari seorang lagi mangsa masih diteruskan di Titi Hayun. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Yan, Deputi Superintendent Shahnaz Ahtar Haji mengesahkan penemuan mayat mangsa disahkan sebagai Ku Syuib Ku Abdullah, 91 tahun. Sebelum ini, 4 mangsa maut ditemui pada Rabu dan Khamis lalu dalam kejadian kepala air di Gunung Jerai. Mangsa yang meninggal dunia disahkan sebagai Ahmad Din, 68 tahun, yang ditemui di Kampung Setoi, manakala mangsa kedua, Syahruzi Muhammad, 53 tahun, ditemui di kilometer 8 Gunung Jerai pada jam 11 malam pada hari kejadian. Mangsa ketiga, Zainul Murad, 66 tahun, ditemui di Kampung Titi Hayun pada jam 12.30 tengah malam Khamis. Manakala mangsa keempat, Muhammad Faizal Muhammad Zohir, 28 tahun, ditemui pada Khamis di Kedah Sungai Udang kira-kira 6 km dari lokasi mangsa dilaporkan terjatuh. Dalam pada itu, melihat sendiri kesan lumpur, batang kayu dan batu yang dibawa air ketika kejadian kepala air di Gunung Jerai Rabu lalu meninggalkan kesan yang perit buat mangsa. Mana tidaknya, lumpur setebal 0.5 meter kering dan melekat pada lantai dan dinding rumah. Simpati dengan keperitan ditanggung mangsa. Murtada Dakwah Center Madad tampil bersama sukarelawan membersihkan sisa tinggalan terbabit. Pengarah Urusan Madad, Muhammad Yaakob Yusra Yusof berkata, sebaik mengetahui musibah menimpa penduduk di sekitar Merbok, Titi Hayun dan Gurun, bantuan khidmat mencuci dan mengemas kembali rumah mangsa dilancarkan pada Khamis. Jelasnya inisiatif ini lahir setelah mengenangkan negara masih berdepan dengan pandemik COVID-19 dan rata-rata mereka terdiri dari golongan B40. Katanya sebaik menjejakkan kaki terlihat kawasan itu seolah dilanda tsunami. Masalah dia sampai hari ini belum selesai sebabkan lumpur. Yang mai tu adalah tanah-tanah yang mai ditinggal ayak clear. So yang tu yang nampak keadaan yang agak worse lah sampai peringkat waktu kita mai tu sampai peringkat lutut lumpur. Tu nak berjalan pun macam penguin dah terbang satu-satu kan. Yang tu yang nampak kesukaran lah. Sebab tu isu bila banjir lumpur ni yang adalah paling manpower. Ada barang, tak ada orang, balik awal kita.
Dalam misi cakna dan bersih ini, lebih daripada 30 kediaman telah dibersihkan secara sukarela. Bagi Muzakir Mazlan, 28 tahun, dia terpanggil menjadi sukarelawan setelah melihat ujian yang menimpa mangsa kejadian kepala air ini. Jadi kita sebagai seorang Muslim yang berjiran dekat, takkanlah kita nak duduk diam saja, kan? Jadi bila bersama dengan tim Ustaz kata, jom kita sama-sama bantu on the spot, kan? Pagi sehari selepas kejadian, pagi tu Ustaz kata, jom sama-sama kita tim Madat kita turun. Pada putus hari tu hari bekerja. Jadi sama-sama kita turun ramai-ramai untuk bantu masa banjir. Sementara itu, bagi mangsa di Kampung Baru Tupah, Amin Abdullah, 29 tahun, kejadian ini meninggalkan kesan mendalam buat dia sekeluarga. Katanya rumah pusaka yang didiami ayah bersama dua adiknya teruk di badai air yang datang bersama lumpur dan kayu. Namun dia bersyukur kerana dalam kejadian itu ayah serta adiknya berjaya menyelamatkan diri berlari ke kawasan tinggi. Itu saya bersyukurlah sebab ada jugalah yang mahu tolong kan. Kalau tidak jenuh lah kata. Sebab keadaan selut memang amat teruk lah kata. Nak buat seorang memang tak boleh. Luluh hati sepasang suami isteri selepas bayi bongsu mereka yang baru berusia 10 bulan disahkan menderita usus tersumbat. Masalah itu menyebabkan Nur Nadia Husna sukar membuang air besar dan telah menjalani pembedahan membina saluran najis yang menelan belanja lebih RM16,000 kira-kira 3 minggu lalu. Menurut bapa Syakur Ismail, 36 tahun, bayinya perlu memakai beg stoma di perut dan perlu menjalani pembedahan susulan, membetulkan saluran kolon yang menelan kos lebih tinggi tidak lama lagi. Dia yang bekerja sebagai tukang rumah tidak mampu membiayai kos pembedahan. Lebih-lebih lagi sudah lebih 2 bulan tidak bekerja ekoran PKP. Saya memang miskin, memang tak mampu pun. Dengan kos belah-belah 700-800 pun kita banyak dah. Gitu. Saya kerja buat rumah. Sekarang ni pun dah hampir 2 bulan lebih dah tak kerja. Dengan PKP sekarang ni. Ibu kepada Husna, Latifah Harun, 28 tahun, berkata dia sekeluarga berharap orang ramai simpati dengan nasib menimpa anak bongsunya itu. Dia sekeluarga yang tinggal di Kampung Paya, Balai Besar Dungun juga perlu menanggung 2 lagi anaknya yang berusia 4 dan 7 tahun. Saya masalah ni saya tak mampu. Ni dia masalah dia usai je disumbat. Lepas tu doktor terpaksa macam mana saya kena tu juga operate jugalah. Macam saya tak mampu nak beli susu, nasi dia. Lepas tu pamper dia. Makan dia semua saya tak mampu. Suami kan tak boleh kerja sekarang. 2 bulan lebih dah tak boleh kerja. PKP ni ya sekarang. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rantau Abang alias Harun berkata beliau telah merujuk masalah Husna kepada pihak berkaitan, antaranya Tabung Darul Iman, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu Maidam. Tapi benda itu telah pun sampai kepada Maidam dah ada dalam makluman dan agensi-agensi inilah yang akan membantu mengikut yang ada dalam dalam skop kerja dia. Orang ramai yang bersimpati boleh menghulurkan sumbangan menerusi akaun bank 110000112649 Bank Simpanan Nasional atau menghubungi Syakur di talian 017 952 2192. Lembaga Zakat Selangor akan membuka semula perkhidmatan 12 cawangan LZS di daerah mulai esok. Bagaimanapun, ia dibuat secara janji temu dan waktu operasi berdasarkan hari bekerja bermula dari jam 10 pagi hingga 2 petang. Sehubungan itu, orang ramai yang ingin berurusan dengan LZS boleh melayari www.zakatselangor.com.my/janjitemu untuk membuat janji temu dan slot itu boleh ditempah selewat-lewatnya 4 jam sebelum waktu operasi cawangan bermula. Dalam pada itu, LZS menasihatkan pelanggan supaya sentiasa mengemaskini status risiko COVID-19 masing-masing di aplikasi MySejahtera. Selain berurusan di cawangan LZS, turut menyediakan platform dalam talian bagi memudahkan masyarakat.
Sementara itu, dalam kenyataan LZS hari ini juga memaklumkan cawangan komplek UTC Shah Alam akan beroperasi setiap hari kecuali pada cuti umum. Ketika ramai yang kesempitan hidup akibat terjejas pendapatan, Ketua Kampung dilihat perlu memainkan peranan penting bagi mengenal pasti penduduk yang terhimpit. Bagi pengerusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Kampung Jimah Baru Seremban, Muhammad Nur Ahmad, beliau sentiasa memantau 120 buah keluarga di kampung jagaannya yang terjejas pendapatan agar tidak putus bekalan makanan bagi meneruskan kelangsungan hidup. Menurut Muhammad Nur, rata-rata penduduk di kampung berkenaan yang memperolehi pendapatan sebagai penoreh getah dan peniaga kecil di tepi jalan tidak lagi mendapat sumber kewangan. Ia berikutan hujan tidak menentu menyukarkan mereka menoreh selain tidak boleh berniaga akibat pandemik. Bagi membendung masalah kesempitan hidup, Muhammad Nur akan memastikan apa sahaja bantuan yang diterima akan diagihkan mengikut tahap kesusahan penduduknya yang perlu didahulukan. Orang kampung lah, seperti peniaga kecil, tak boleh berniaga, macam dia terjejah lah, nak berniaga tepi jalan pun tak boleh, kadang-kadang nak makan pun susah. Bukan saja kita tak saja, orang-orang dewasa macam lelaki tak kisah tak dapat makan pun tak apa, tapi yang penting pada kanak-kanak yang tak ada susu, itu yang menjadi masalah pada orang lah. Muhammad Nur ditemui selepas menerima bantuan berbentuk bakul makanan untuk diagihkan kepada 55 buah keluarga di Kampung Jimah Baru. Bantuan itu diterima menerusi program jalinan kasih sambil beramal anjuran Persatuan Gerakan Kebajikan Anak Perantau dan Warih Setia Bersatu Resources di Uptown Sendayan Seremban pagi tadi. Selain itu, bantuan 40 bakul makanan lagi serta lampin pakai buang turut diperuntukkan kepada 4 persatuan yang terpilih untuk diagihkan kepada ahli persatuan masing-masing yang memerlukan. Antara yang menerima Persatuan Ibu Tunggal Mawar Merah Sendayan yang turut prihatin atas nasib 40 ahlinya yang terdiri daripada golongan asnaf dan ibu tunggal. Berkaitan dengan asnaf, buat masa ni kita buat lawatan kesihatan lah. Kita pergi melawat mana yang tak sihat tu kan. Kita buat lawatan lah ramai-ramai. Lepas tu kita mohon sumbangan daripada badan-badan NGO yang lain. Kita sampaikan lah bersama dengan ahli-ahli. Pada majlis itu, sebuah kerusi roda turut disumbangkan kepada Masjid Kampung Jimah Baru bagi kegunaan karya yang memerlukan. Gaza diserang lagi, kanak-kanak antara terkorban. 43 rakyat Palestin dilaporkan cedera termasuk kanak-kanak lelaki berusia 13 tahun yang dilaporkan parah selepas bertempur dengan tentera rejim. Sebelum itu, ribuan penduduk berhimpun di sepanjang pagar sempadan Gaza bagi memperingati peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa 52 tahun lalu. Menurut Kementerian Kesihatan Gaza, 10 daripada penunjuk perasaan yang cedera itu adalah kanak-kanak. Himpunan terbaru ini berlaku kira-kira 3 bulan selepas Israel Hamas mencapai genjatan senjata pada 21 Mei lalu. Zionis seperti biasa mendakwa kononnya rakyat Palestin melepaskan tembakan ke arah tenteranya menyebabkan mereka melakukan serangan balas. Tindakan itu menyebabkan keadaan menjadi huru-hara dan bertambah ganas serta mengakibatkan banyak rakyat Gaza cedera. Namun susulan pertempuran berkenaan, rejim mula melancarkan serangan bom ke atas 4 kawasan Al-Qassam termasuk depoh simpanan senjatanya semalam selepas mendakwa peluru berpandu anti pesawat yang dilancarkan brigad itu jatuh di Sderot, Israel. Bagaimanapun tiada kecederaan dilaporkan. Taufan Grace yang melanda timur Meksiko menyebabkan 8 terbunuh termasuk 5 kanak-kanak selain mengakibatkan tanah runtuh dan memusnahkan kediaman, kedai serta terputus bekalan elektrik. Antara yang terkorban, ibu dan 5 anaknya yang tertimbus dalam runtuhan tanah di rumah yang terletak di lereng bukit. Taufan dengan amaran kategori 3 dan kelajuan angin 200 km sejam mengakibatkan hujan lebat di Meksiko berhampiran Tecolutla di Veracruz. Beberapa jalan raya musnah dan menjadi sungai berlumpur. Pihak berkuasa Meksiko mengambil langkah bersedia berikutan ancaman aliran sungai melimpah dan tanah runtuh.
Kerahan tenaga kira-kira 8,000 anggota pertahanan awam, tentera dan pekerja lembaga elektrik turut digerakkan. Dalam pada itu, 200 pusat perlindungan telah disiapkan dan penduduk dibantu untuk berkumpul di tempat yang lebih selamat. Kawasan lebuh raya yang terjejas ditutup sementara oleh pihak berkuasa untuk menangani taufan itu. Gara-gara asyik merakam video di aplikasi TikTok, seorang wanita berusia 23 tahun maut selepas terjatuh dari bumbung sebuah pangsa puri di Istanbul, Turki Jumaat lalu. Detik-detik kematian mangsa Kubra Dogan sempat dirakam sepupunya Helen seperti dilapor agensi Anadolu. Dogan dan sepupunya dilapor ingin melihat dan merakam matahari terbenam dari atas bumbung bangunan tersebut. Mangsa disyaki terjatuh dari ketinggian 50 meter selepas memijak panel plastik yang tidak dapat menampung beratnya. Sejurus itu, pasukan perubatan dan polis telah dikejarkan ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan kecemasan. Bagaimanapun, mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Saya Fazidah Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.